Salam sejahtera. Saya Babitra Arminathan, nombor matrik 65554. Topik yang kita ingin membentangkan adalah 10.3.3 cabaran pengaruh luaran. Cabaran pengaruh luaran dalam hubungan antara kaum di Malaysia boleh dibahagikan kepada beberapa aspek iaitu ideologi, ekstremisme dan globalisasi. Saya akan terangkan bahagian politik antarabangsa. Dalam era pasca Perang Dingin dan berakhirnya dunia bipolar pada akhir 1980-an, kini dunia telah menjadi unipolar iaitu Amerika dan sekutunya mendominasi politik antarabangsa. Seterusnya, amalan dan dasar luar sesuatu negara yang menjurus kepada menjaga kepentingan mereka di mana-mana sahaja. Hal ini penglibatan dan campur tangan mereka dalam hal-hal dan urusan dalam negara-negara di mana mempunyai kepentingan strategik. Sekian, terima kasih. Nama saya Sanggiswari Murti, nombor matrik saya 68320. Politik antarabangsa. Kesan secara langsungan daripada kesederaan politik antarabangsa ialah pihak berkuasa perlu bersikap lebih telus, adil dan saksama dalam mengenai masalah perubahan kaum di negara masing-masing. Badan dunia seperti PBB perlu bercukup berwawap dan boleh mewujudkan bentuk-bentuk ketekanan kepada pihak berkuasa atau negara-negara terlibat supaya melaksanakan keadilan sosial dan memberi ruang dan peluang yang lebih adil kepada rakyat pelbagai kaum. Nama saya Muhammad Irfan Daniel, nombor matrik 64950 dan saya akan menerangkan sedikit tentang cabaran ideologi dalam hubungan etnik di Malaysia. Ideologi merujuk kepada satu set pemikiran yang diukiti oleh sesebuah komuniti atau masyarakat dalam aspek politik ataupun sosial. Ideologi seringkali menjadi alat utama dalam menyatukan sesebuah masyarakat untuk mendapat sokongan untuk sesebuah misi dan perjuangan. Terdapat banyak ideologi yang berbeza-beza digunakan dalam sejarah dunia, termasuklah ideologi sosialis, komunis, fasis, konservatif, liberal dan bermacam-macam lagi. Dalam era globalisasi ini, ideologi yang hendak digunakan bagi menyatu padukan masyarakat mestilah mempunyai nilai yang positif serta disampaikan dalam keadaan yang baik. Jadi ideologi luar seperti fasis dan komunis amatlah tidak sesuai digunakan terutamanya di kalangan masyarakat Malaysia yang majmuk dan kaya dengan kepelbagaian budaya dan agama. Dalam konteks ini, Malaysia menerapkan ideologi nasionalis ataupun cinta akan negara kepada masyarakat bagi membentuk hubungan sosial yang baik antara kaum-kaum di Malaysia. Terima kasih Muhammad Irfan atas perkongsian anda. Fahaman nasionalisme. Nasionalisme merupakan ideologi yang meletakkan negara dan bangsa pada tempat yang tinggi. Fahaman nasionalisme ini diterap dengan menyuarakan slogan nasionalistik yang dapat membangkitkan semangat kekitaan yang tinggi. Namun, semangat nasionalisme yang ekstrim boleh mendorong kepada semangat kekauman yang sempit atau chauvinisme dan rasisme. Kestabilan sosial dan keharmonian masyarakat bersifat plural itu akan berada dalam keadaan gawat disebabkan fahaman nasionalisme yang ekstrim. Oleh itu, fahaman nasionalisme ini hendaklah disampaikan dengan nilai-nilai keadilan dan ihsan yang boleh menjadi penyatu dalam proses pembinaan semangat setia kaum dan jati diri bangsa Malaysia yang harmoni. Nama saya Prema Saini, nombor matrik 68312. Saya akan menerangkan tentang cabaran pengaruh luaran yang seterusnya. Cabaran pengaruh luaran yang ketiga ialah ekstremisme. Ekstremisme atau sikap melampau dalam apa-apa jua keadaan sekalipun sememangnya tidak memberikan kesan positif. Lazimnya sikap ini akan membawa kemudaratan. Lawan bagi sikap ini ialah kesederhanaan. Dalam konteks hubungan etnik, sikap pelampau perlu dijauhi kerana ketegangan mudah berlaku antara satu etnik dengan etnik yang lain sekiranya wujud sebarang salah faham. Pengalaman beberapa tragedi konflik kaum di Malaysia memperlihatkan dengan jelas bahawa kejadian tersebut berlaku hasil tindakan melampau. Misalnya,
peristiwa 13 Mei 1969 dan peristiwa Kampung Medan 2001 tercetus kerana wujudnya tindakan melampau satu pihak terhadap pihak lain. Oleh hal yang demikian, tindakan melampau atau ekstremisme tidak harus mendapat tempat dalam masyarakat majmuk ini bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Seterusnya, Jane akan sambung menerangkan isu ini. Nama saya Jane, nombor matrik 66222. Terima kasih kepada saudari Prema. Dalam menangani masalah ekstremisme, tidak boleh hanya guna kekesaran, maka perlulah seimbang iaitu daripada segi pelbagai perkara antaranya soal pendidikan dan ekonomi. Dalam soal ini, kita dapati Malaysia lebih keadapan berbanding dengan negara yang lain mana ada rakyatnya menghadapi pelbagai masalah termasuk kemiskinan dan tidak mendapat peluang pendidikan yang sekaligus menjeruk mereka ke kancah ekstremisme. Kejayaan Malaysia dalam memantras ekstremisme wajar dipromosikan agar menjadi contoh kepada negara lain sekiranya masyarakat dunia mahu daya itu benar-benar ditangani. Perkara ini yang perlu dibanggakan rakyat Malaysia kerana kita mempunyai kekuatan tersendiri dalam memelihara keamanan di Malaysia. Maka sebab itu yang berteraskan kesafaan perlu dipraktikkan ke arah menjadi generasi seimbang bagi mendedahkan bahawa agama tidak perlu dilihat mengikuti perspektif tertentu. Terima kasih saudari Jane. Nama saya Gayatri Ana Prabha Chandewel, nombor matrik 68224. Saya akan menerangkan tentang globalisasi, cabaran, pengaruh luaran dan dalaman. Globalisasi ini dapat dikesan semenjak daripada abad ke-15, iaitu zaman kolonial Eropah mula mengembangkan kuasanya di pelbagai tempat di dunia yang dimulai oleh Sepanyol Portugal yang berusaha untuk mengkristiankan orang liar yang tidak bertamadun. Kemudian terdapat pula kolonial British, Perancis dan Belanda yang mendakwa hendak mentamadunkan masyarakat yang dianggap belum atau tidak bertamadun yang digelar juga sebagai masyarakat primitif di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Sebagai suatu fenomena yang telah dan sedang merubah dunia, globalisasi mempengaruhi sebahagian besar hidup kita secara sedar ataupun tidak, mau tidak mau. Dalam era globalisasi, isu-isu budaya dan identiti bangsa serta isu perpaduan dalam negara menghadapi pelbagai cabaran. Terima kasih saudari Gayatri. Seterusnya saya Syarmini Tangeraju, nombor matrik 68319. Globalisasi dikatakan suatu fenomena sedunia yang muncul hasil pencantuman pelbagai proses transnasional dan struktur domestik yang membolehkan ekonomi, politik, budaya dan ideologi suatu negara yang menembusi sempadan negara lain. Kesimpulannya, kedatangan fenomena globalisasi pada akhir abad ke-20 telah membawa suatu cabaran baru kepada seluruh dunia, terutamanya kepada masyarakat dunia membangunkan dan dunia mundur. Cabaran yang berbentuk ekonomi dan kewangan sosial budaya dan ketahanan kedaulatan negara haruslah dilalui dengan penuh berhati-hati agar kita tidak kehilangan jati diri kepada kuasa-kuasa besar yang berhasrat menjadikan globalisasi ini sebagai neokolonialisme. Namun pada masa yang sama, kita harus mencuri peluang-peluang yang ada dalam mengantarabangsakan produk-produk kita, mengharungi lembu raya maklumat dan pengetahuan serta belajar daripada tamadun besar dunia. Terima kasih saudara Syarmini. Sekarang, saya Kavishalni Padmanan, nombor matrik 66346, akan menerangkan tentang cabaran-cabaran dalaman. Dalam memastikan kelangsungan, Malaysia banyak menghadapi cabaran dalaman termasuklah dari segi sosial, ekonomi dan agama. Dari segi sosioekonomi, jurang antara kaya dan miskin serta jurang antara bandar dan luar bandar masih menjadi isu yang diperdebatkan dan memerlukan penyelesaian. Dari segi agama pula, rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan keturunan tidak boleh menjadi halangan untuk mewujudkan perpaduan kaum. Dialog antara agama misalnya boleh memainkan peranan besar dalam memberikan pendedahan tentang hal ehwal ajaran agama lain yang membolehkan rakyat negara ini lebih memahami antara satu sama lain. Sekian. Dengan itu, saya menamatkan pembentangan kami tentang cabaran pengaruh luaran serta cabaran dalaman yang dihadapi Malaysia dalam memperkuatkan hubungan etnik. Terima kasih kerana sudi memberi perhatian.